Yang berhormat, semua yang ditimbulkan itu termasuk yang ditimbulkan oleh yang berhormat telah kita pikirkan. Yakinlah yang berhormat kena saya pengurusinya. Itu makanya juga saya mempengurusi persidangan ini karena saya tidak mau timbul kekecohan. Kalau ada kekecohan saya juga mau duduk di sini sebagai yang dipertua. Karena saya bertanggung jawab. Tanggung jawab saya tidak mau dipikul oleh timbalan-timbalan saya. Begini yang berhormat. Apabila kita wujudkan jawatan kuasa di bawah 80E, pada hemat saya perkara itu perlu untuk penyiasatan. Maka itu seorang menteri bawa usul. Dan dalam apabila kita bermusyawarah, yang berhormat sendiri adalah ahli jawatan kuasa. Subang ahli jawatan kuasa. Seandainya semua ahli jawatan kuasa yang dinamakan itu juga tidak menghadiri musyawarah kena pendirian partisan, macam mana boleh musyawarah? Macam mana boleh ambil tindakan? Jadi apabila yang berhormat sendiri pada ketika itu dalam jawatan kuasa, kita mengharapkan bahwa Tumpat sendiri boleh kasih pendapat, Subang sendiri kasih pendapat. Tan Sri, ada peraturan berkaitan dengan hal itu. 82.2 menyebut jika seseorang ahli jawatan kuasa itu mati atau jika jawatannya sebagai ahli itu telah menjadi kosong oleh kerana apa-apa sebab yang lain, maka majlis atau jawatan kuasa pemilih ikut mana yang dikehendaki hendaklah melantik seorang ahli lain. Jadi gantinya dan lantikan itu yang berhormat, hendaklah menurut syarat-syarat yang berhormat, yang itu pun telah juga difikirkan. Oleh kerana atas sebab apabila sesebuah jawatan kuasa yang diputuskan oleh majelis juga, lepas itu ada keengganan untuk jadi ahli bagi jawatan kuasa yang saya penguruskan itu adalah satu konten. Jadi ahli yang berhormat, kalau ahli yang berhormat baca laporan jelas, rekomendasi jelas, yang berbahas ini ahli yang berhormat sendiri, yang dikenakan di rekomendasi ini pun saminimah yang ada, yang didenda pun setinggi-tinggi yang ada. Bukan tanggung jawab jawatan kuasa saya untuk menyatakan bahwa akta parlimen privileges dan kuasa ini adalah outdated. Ahli yang berhormat mengeluarkan pendapat itu Bukit Gelugur mengeluarkan, saya appreciate. Dia menyuruh kepada review kepada undang-undang, itu tugas ahli yang berhormat. Jangan tugas ahli yang berhormat, kesilapan ahli yang berhormat, lepas itu mengambil hela secara teknikal, lepas itu longgokkan di bawah bau saya. Saya tidak mau itu ahli yang berhormat. Jadi iktibar daripada ini, mana kekurangan, akta outdated, buat cadangan. Kalau peraturan musyawarah tidak betul, buat cadangan. Kalau tindakan speaker tidak betul, buat usul. Jelas bahwa apapun disebut oleh Tumpat itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Tetapi itulah keputusan yang telah dibentangkan oleh menteri, dan sekarang ada yang berbahas mesti dalam ruang lingkup pertemuan musyawarah, selepas itu undi lah. Itu saja ahli yang berhormat. Saya tidak ada kepentingan lain, tapi kepentingan saya sini ialah jangan kecoh, jangan repetitif, jangan melemparkan hujaan parliamentary. Mohon Tan Sri sedikit penjelasan, saya agak kurang faham apa yang disebut oleh Tan Sri tadi. Saya ingin mendapat penjelasan apakah dengan ketidakhadiran Tumpan, Ipoh Timur dan Subang telah menyebabkan jawatan kuasa yang dipengurusi oleh Tan Sri ini gagal untuk mengadakan mesyuarat. Sebab saya mungkin boleh bersetuju bahawa pencelaan itu boleh diberikan jika mesyuarat itu gagal diadakan.
Tetapi saya lihat dari kertas ini mesyuarat tetap diteruskan. Ya, terima kasih. Dan rumusan keputusan Terima kasih, telah Pokok dibuat. Sena. Saya Jadi paham. bermakna bahawa tanpa Saya buat kehadiran mereka respon, Pokok juga Sena. boleh dibuat keputusan. Boleh saya buat Jadi, respons, Pokok Sena. kenapa harus ada pencelaan ke atas mereka-mereka ini? Pokok Sena, saya paham. Saya buat respons. Kalau umpamanya ketidakhadiran ahli yang berhormat itu atas alasan bawa sakit, mesyuarat yang lebih penting, saya paham. Tetapi apabila ketidakhadiran itu merupakan satu pendirian partisan, apa pula kalau bisa kata saya tanya kepada yang berhormat, suatu hari nanti ada seorang yang berhormat daripada pembangkang yang berdiri bawa usul di bawah 261P tanpa notis untuk merujuk kepada seseorang yang berhormat daripada Barisan Nasional yang bagi pendapat saya perlu untuk dirujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Dan jawatan kuasa hak dan kebebasan itu telah pun ditentukan siapa-siapa ahli. Macam mana? Agaknya, kalau ahli jawatan kuasa daripada parti lain, buat pendirian partisan juga. Adakah mati jawatan kuasa itu lepas itu dikasih hidup, satu jawatan kuasa balik lagi? Itu matlamatnya. Jadi maka kesimpulan jawatan kuasa apabila mengambil kira semua ini, karena ini adalah ukuran daripada ahli yang berhormat sendiri, maka itulah yang kita buat rumusan dan hantar kepada majelis untuk menimbang. Itu sebabnya yang berhormat, dan Pokok Sena cuma setakat itu, saya tidak melayan lagi karena itu adalah keputusan saya sebagai speaker dan itu adalah muktamad.